kepada anda yang anda tidak adalah sebarang kebaikan telah anda lakukan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ingat ya, para ulama ada membahaskan adakah syaitan dirantai ataupun tidak sebenarnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawasanya syaitan dirantai, maksud daripada hadis Nabi SAW berkenaan bukanlah kesemua syaitan dirantai lalu tidak ada langsung syaitan di atas muka bumi. Ini kerana kita akan dapati ada sahaja manusia melakukan kejahatan walau dalam bulan Ramadan. Lalu jika benar syaitan tidak ada, bagaimana manusia boleh terus melakukan keburukan dan kejahatan? Semalam saya baca berita, seorang remaja 14 tahun seingat saya mencampakkan anaknya dari tingkat 4 dan anak berkenaan subhanallah masih hidup. Semoga Allah berikan kehidupan kepada bayi berkenaan walaupun telah mengalami kecederaan dalaman yang agak teruk kerana bayi baru dilahirkan. Terkejut ya jiran kerana mendapati anak berkenaan masih hidup walaupun berdarah. Jadi saya nak katakan di sini, seandainya syaitan tidak ada, maka bagaimana manusia masih lagi melakukan kejahatan? Jadi ini menunjukkan benarlah apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menyatakan, dan sebenarnya beliau tidak berseorangan, ada ramai lagi para ulama menyatakan bahawasanya syaitan dirantai itu bermaksud dengan dua maksud. Okey, dua maksud. Yang pertama sekali, syaitan masih ada tetapi tidak mampu untuk memperdaya orang-orang beriman sebagaimana sebelum Ramadan kerana kekuatan orang beriman berlaku dengan puasa. Puasa menyebabkan orang beriman punyai kekuatan lebih berbanding bulan-bulan sebelum Ramadan, menyebabkan puasa itu menjadi seperti benteng daripada kedatangan syaitan untuk membisikkan was-was. So puasa itu adalah satu bentuk kekuatan kepada orang beriman kerana nafsu syahwat ini duduknya di tempat yang bernama tangki perut. Banyak kita makan, banyaklah tenaga, banyaklah syahwat, banyaklah perkara yang kita nak lakukan yang barangkali adalah perkara yang tidak diredai oleh Allah. Adapun yang kedua, kata para ulama, yang dirantai hanyalah kepala-kepala ataupun ketua-ketua syaitan. Tidak semua syaitan dirantai. Ya, ini menunjukkan masih ada saki-baki syaitan yang bukan bertaraf ketua, ya, dibiarkan, ya, tidak dirantai. Lalu barangkali kerana makhluk-makhluk ini menyebabkan manusia masih melakukan keburukan. Poin saya, jangan jadi orang yang terpedaya apabila mengatakan bahawasanya Ramadan yang dah berlalu ni saya tak adalah baik mana. Macam tak ada perubahan je kepada diri saya. No. Saudara kena memandang bahawasanya anda sedang berada dalam 26 Ramadan. Siapa yang pilih anda? Allah Azza wa Jalla. Esok 27 Ramadan. Lusa 28 Ramadan. It's okay kalau anda menghadapi markah gagal dalam Ramadan sebelumnya. Just looking forward. Kerana kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak belas kasihan kepadamu, mana mungkin dia membiarkan kamu melalui Ramadan yang berbaki dan kamu mendengar tazkirah-tazkirah seperti ini yang mengingatkan agar bergegas ya kembali kepada Allah sebelum Ramadan tamat. Baik, ada 5 perkara saya janjikan Aiman Ada 5 perkara saya buat akronim QADAR, qadar. Ya, supaya semua boleh ingat dengan baik. Q adalah kualiti bacaan Quran. Bila kita bangun malam, kita punya malam ni, esok malam 27 dan seterusnya, tolong jadikan amalan waktu malam adalah amalan untuk meningkatkan kualiti bacaan Quran. Apa maksud kualiti bacaan Quran, Aiman? Kualiti bacaan Quran maksud saya bukanlah pada sekadar membetulkan bacaan, tahsin. Tetapi juga berusaha memahami dengan mendalam ayat-ayat yang dibaca. Q ini maksudnya Aiman adalah kualiti kefahaman ayat Quran yang kita baca. Bukan sekadar kuantiti bacaan ayat Quran.
biar kita jadikan malam-malam Lailatul Qadar ini yang kita tak tahu biman, malam-malam yang kita lalui ini adalah malam-malam yang menimbulkan kesan ataupun kualiti penghayatan. Quran yang kita baca walaupun 2-3 ayat Aiman, ataupun satu muka surat, ataupun 2-3 muka surat, tak sampai satu juzuk. Sekali lagi saya berpesan, jangan rasa kecewa seandainya saya baru sampai juzuk 2, sedangkan malam ni dah 26 Ramadan. Jangan rasa kita begitu hina. Kerana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahawasanya apabila kamu membaca Al-Quran, janganlah sasaran kamu adalah ayat yang terakhir dalam surah berkenaan. Ini menunjukkan generasi para sahabat mengajar kita agar mengutamakan keberkesanan dan penghayatan berbanding kuantiti bacaan. Ya benar, kita nak kejar pahala. Sebab tu kita nak dapatkan satu juzuk. Kita nak kejar pahala sebab Lailatul Qadar. Kalaulah Nabi menyebut satu huruf 10 kebaikan, yang maksudnya adalah di luar bulan Ramadan, apatah lagi satu huruf dalam malam Lailatul Qadar. Saya faham semua kita mahu kepada banyaknya pahala, kuantiti pahala. Tetapi jangan nampak kuantiti pahala hanya dengan satu juzuk ataupun dan bacaan. Bila anda ulang balik satu ayat, itu pun diganjari dengan pahala yang banyak. Ayat yang sama anda ulang, tidak bermaksud pahala dah dihilangkan. Hanya kerana kamu dah baca tadi, pahala cukup dah tu. Bila kita ulang, kita dapat pahala yang sama. Jadi kita ni asyik nak kejar satu juzuk. Faham tak ada apa pun. Satu ayat pun tak faham. Maka lebih baik saya sarankan, kita ulang balik 1-2 ayat. Ya, sebab tu saya sebut tadi, 1 muka surat, 2 muka surat pun tak apa. Asalkan kita ulang balik, kerana mengulang akan menambah kualiti penghayatan. Mengulang dengan faham, belik tafsir sekejap, ya Google sedikit tafsir ayat tu, kita ulang, dia meningkatkan kualiti kefahaman dan penghayatan. Pada masa yang sama, kuantiti pahala tidak terjejas. Janji Rasulullah adalah benar. So kita duk nampak nak tambah pahala banyak-banyak dengan banyakkan bacaan. Mengulang bacaan juga boleh meningkatkan pahala dan lebih penting adalah meningkatkan penghayatan. Okey tak Iman? Okey, alhamdulillah Ustaz. Ada komen ke Iman? Ada So soalan daripada kawan-kawan? Kalau macam kita, saya lah, kalau macam saya lebih kepada ajak mereka di luar sana untuk membaca Al-Quran, tetapi saya yang sikit baca Quran. So macam mana tu Ustaz? Adakah itu menjejaskan juga pahala saya? Bukan kamu 30 juzuk Hafiz, Hafiz? Alhamdulillah, Hafiz. Alhamdulillah. Macam ni Ustaz? Kira macam kamu nak ajak orang, kamu nak ajak orang. Tapi kamu yelah, punya bacaan Quran tak banyak mana? Contohlah, kita lebih kepada membuat program yang mana kita ajak ramai-ramai untuk bertadarus bersama kita. Tetapi kalau macam bacaan tilawah sendiri mungkin kurang lah berbanding tahun yang lepas. Tetapi still lah, kalau macam tahun lepas mungkin 2 juzuk sehari. Kalau macam tahun ni mungkin sejuzuk. Macam kurang sikit lah. Soalan kamu adalah okey ke kalau nak ajak orang tadarus dalam keadaan kamu punya kuantiti bacaan berkurangan berbanding tahun lepas? Oh, jangan terpedaya dengan syaitan. Maksudnya, it's okay, no problem. Hatta tak sampai 1 juzuk pun tak apa, Aiman. Jangan sekali-kali kita lupa pesan Nabi, balighu anni walau ayah. Kita sebarkan walau 1 ayat. Tengok kenapa Nabi kata 1 ayat. Sebab Nabi menekankan kamu tu sebelum sebar, hati dulu. Nabi tak kata balighu anni walau juz'an. Nabi kata balighu anni walau ayatan. 1 ayat pun tak apa, asalkan kamu faham, menghayati dan kamu sebarkan pada orang. So boleh ajakkan kawan tadarus sama-sama, kamu kongsikan pengajaran 1-2 ayat, kerana mengajak orang tadarus adalah sebahagian daripada usaha kita untuk menyebarkan ayat-ayat Allah. Cuma jangan tadarus saja. Saya tegas tadi menyebut, jangan sekadar tadarus dalam arti kata baca dan baca. Perlu ada Aiman kongsi makna 1 ayat. Makna 1 ayat. Okey, cantik. Okey Man, saya pergi pada yang kedua Man. Okey, terus. A adalah amalkan istighfar. A adalah amalkan istighfar. Malam-malam Ramadan dan mudah-mudahan malam Lailatul Qadar,
Kita tidak harap apa-apa melainkan kita termasuk dalam kategori hadis Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban, beri perhatian pada perkataan ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kita dididik oleh Nabi agar Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Seperti bayi yang baru lahir tidak ada noda dan dosa, hendaklah malam-malam Ramadan itu kita bangun, kita hidupkan malam dengan imanan wahtisaban. Okey, kenapa Nabi kata imanan, Aiman? Imanan itu adalah kerana agar mereka bangun malam bukan kerana nak menunjuk-nunjuk pada orang. Dia bangun kerana beriman pada Allah. Allah menyediakan pahala yang banyak pada malam-malam Ramadan yang terakhir. Dia bukan bangun riaan. Dia bangun imanan. Ya, kita tak nak apa yang kita buat, ya, apa yang kita buat kita tonjol-tonjolkan pada orang. Kita bagi tahu di IG, kita bagi tahu di Facebook yang alhamdulillah tadi pukul 3-4 pagi saya solat 8 rakaat tahu dan tahajud. Tak perlu bagi tahu orang, dan tak perlu kita buat live, kita kiam, sebab saya rasa dia boleh mengganggu keikhlasan kita. Just kita buat biar Allah saja tahu. Ini tahajud, kalau tarawih tu tak apalah. Kita barangkali nak bagi tahu pada orang ayat-ayat Quran yang kita baca, tapi tahajud ni biarlah hanya Allah je yang tahu. Makin Allah saja tahu, makin besar kedudukan kita di sisi dia. Sebab Allah mendapati hamba-Nya hanya memberitahu dia bangun kepada aku, kata Allah, bukan kepada orang lain. Apa istimewa Allah Ta'ala? Kalau orang lain pun kita bagi tahu. Kita bagi tahu pada orang lain kita solat tahajud, tak perlu bagi tahu. Melainkanlah Aiman sebagai imam masjid ke apa, yang mana nak bagi suasana kepada masyarakat yang PKP duduk kat rumah ni, bangun qiyamulai, lalu kita pun, pihak masjid pun buat live. Itu tak apa. Ni maksud saya personal. Ya, jadi itu nombor 2. Maksud saya, amalkan istighfar. Ni kalimah yang kedua ni. Imanan wahtisaban. Wahtisaban. Ihtisaban ini adalah membanyakkan muhasabah diri. Mengenang apa yang dah berlalu. Mengenang apa yang dah berlalu. Jangan duk fikir esok lusa. Jangan duduk di malam-malam Ramadan memikirkan masa-masa mendatang. Ya, kita kena fikir apa benda kita nak buat pada masa-masa mendatang. Tetapi ihtisaban adalah kamu mengenang apa yang dah kamu tinggalkan pada masa-masa yang dah berlalu. Apa benda dalam buku catatan amalan kamu? Banyak dosa ke banyak pahala? Maka istighfar, istighfar, istighfar. Jangan istighfar hanya di mulut, tetapi tidak menghadirkan perasaan kita ada banyak dosa yang kita tidak taubat dengan taubat nasuha. Jadi amalkan istighfar, itulah yang sudah disebut oleh Nabi SAW. Kadang kita boleh sebut istighfirullah, tetapi kadang kita boleh berdoa dengan doa yang Nabi ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga menunjukkan Aisyah memberitahu kita satu maklumat penting daripada Nabi SAW, iaitulah malam-malam Ramadan seandainya saya bangun, saya baca apa wahai Nabi? Maka Nabi, iaitu suami Aisyah, menyebutkan, bacalah olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek je doa tu, tetapi boleh menyebabkan kita diampunkan seluruh dosa-dosa yang dah berlalu. Sedangkan macam tak berbaloi ayat yang sangat pendek diajar Nabi kepada Aisyah. Sebab apa? Nabi bukan menekankan kuantiti kamu punya doa ataupun kamu punya istighfar tu panjang-panjang. Kita boleh untuk istighfar panjang-panjang, tetapi tak ada makna kalau tak ada penghayatan, kalau tak ada ihtisaban, tak ada keinsafan pada apa yang dah berlalu di masa lampau. Jadi kena ada rasa, sebab taubat ni apa dia punya syarat dia, Aiman? Kita tahu taubat Allah Ta'ala akan terima, istighfar Allah Ta'ala akan terima apabila kita benar-benar membenci diri kita di masa lampau yang banyak buat dosa itu, dosa ini. Sebab tujuannya adalah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, supaya tidak kembali kepada dosa yang sama di masa akan datang. So kena banyak bercakap dengan Allah Ta'ala di malam-malam Ramadan ini. Ya, kena banyak bermunajat, ya, bercakap, ya Allah, saya ada banyak dosa. Ya, banyak dosa saya buat, saya tak sedar apa benda tu dosa. Kita bercakap, ya. Jadi ini antara perkara penting apabila kita angkat tangan. Jangan cepat memohon apa yang kita nak pada masa akan datang. Mohon ampun dahulu pada apa yang dah berlalu. Jangan terlalu memikirkan benda akan datang.
dalam doa ni kita memang nak minta benda akan datang. Tetapi jangan lupa untuk Allah mustajabkan apa yang kita nak pada masa akan datang. Pastikan hati kamu, diri kamu bersih terlebih dahulu daripada dosa dan noda. Ya, itu adalah A, iaitulah amalkan istighfar. Ada soalan Iman kalau ada daripada rakan-rakan? Kalau tak ada kita teruskan kepada D. Tak ada Ustaz, boleh terus. Okey, baik, terima kasih Iman. D adalah doa. Apa beza doa dengan istighfar? Tadi istighfar. Doa apa beza dia? Biasanya lah sebenarnya dalam doa ada dua unsur. Aiman ingat Dalam doa, maksud doa adalah kita angkat tangan, ada dua unsur. Unsur yang pertama telah saya sebutkan tadi, iaitulah istighfar. Sebab kita ni selalu sangat bila berdoa, terlalu gelojoh dan gopoh memohon. Seolah-olah kita ni bos, meminta apa saja, demand. Kamu siapa nak minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kamu tidak merendah diri, tidak humblekan diri kamu, mana mungkin seorang raja nak memperkenan permintaan seorang yang sombong dan tidak menunjukkan yang dia tidak layak sebenarnya mendapat keistimewaan daripada raja. Sebab tu raja hanya akan memberikan perhatian kepada orang yang menunjukkan dia hina, yang hidupnya selama ni tak bermakna tanpa raja. Lalu dia memohon ampun terlebih dahulu daripada raja, baru dia memohon permintaannya. Jadi itu bahagian pertama dalam doa, dia membabitkan benda dah berlalu. Benda dah berlalu, mohon ampun pada Allah. Tetapi doa pada bahagian yang kedua adalah kita menyatakan permintaan-permintaan. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 186, selepas ayat mengenai Ramadan Al-Mubarak, Allah Ta'ala menyebut tentang Allah mustajabkan apa pun doa yang diberikan oleh orang-orang beriman pada malam-malam Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah Ta'ala memberikan janjinya. Kerana ayat ini duduk lepas ayat Ramadan. Jadi antara hikmah ayat ini duduk lepas ayat Ramadan, para ulama menyatakan kerana tidak ada doa yang paling mustajab melainkan doa orang yang berpuasa dan orang yang berdoa di malam-malam bulan puasa. Jadi kita kena jadi orang yang membanyakkan doa dan permintaan agar Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita. Contoh, saya dibuang kerja, wahai Allah, maka berikanlah saya rezeki kerjaya. Okey, itu biasa kita minta macam tu. Ya Allah, saya miskin, berikan saya kaya. Biasa kita minta macam tu. Ya Allah, saya dikata tak berapa bijak, saya dikecam, ya Allah, berikanlah saya kebijaksanaan. Kita boleh minta macam tu. Tetapi saya nak pesan dalam doa ni ada adab dia. Bahagian kedua doa adalah anda meminta. Ya, kalau anda mahu meminta agar Allah mustajabkan, kita kena meminta dengan menyebut ayat terakhirnya adalah agar saya dapat menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Contoh, Aiman nak minta pada Allah agar murahkan rezeki. Kenapa nak murahkan rezeki? Aku bagi kau rezeki murah. Nak buat apa dengan rezeki murah? Nak jadi Qarun. Sebab tu kena sebut ayat akhir dia, bukan murahkan rezeki. Ayat akhirnya adalah dengan rezeki berkenaan saya boleh sedekah. Dengan rezeki berkenaan saya boleh tolong gelandangan. Dengan rezeki berkenaan satu hari nanti saya boleh menunaikan zakat fitrah. Dah cukup syarat nanti. Dengan rezeki berkenaan. Jadi kita kena sebut benda-benda yang membabitkan perbuatan Allah redha. Ramai orang dia minta agar dikurniakan jodoh. Pada malam Lailatul Qadar minta, pada malam Ramadan minta agar dikurniakan kepadanya permaisuri hatilah, bla 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 bla. Tetapi sebenarnya apa tujuan? Allah Ta'ala boleh bagi, tetapi barangkali boleh menambah lalai. Maka jangan jadikan itu ayat terakhir. Ayat terakhir mestilah mudah-mudahan dengan saya dikurniakan jodoh yang baik, maka saya menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Yang boleh menundukkan pandangan kepada wanita-wanita. Yang boleh menundukkan pandangan kepada selain daripada isteri sendiri. Yang boleh punya kekuatan untuk ibadah khusyuk. Sebab mungkin tak kahwin, ibadah tak khusyuk ke apa kan. Jadi biar kita sebut, ayat akhirnya membabitkan Allah boleh redha dengan apa yang kita minta. Jangan kita minta sesuatu yang pada pandangan Allah hanya menambah lalai sahaja kepada hamba ini. Maka boleh menyebabkan Allah Ta'ala tidak mustajab
dan na'udzubillah daripada Allah makbulkan, tetapi ia menjadi istidraj. Na'udzubillah. Okey, jadi ini adalah dan berita gembira kepada adik-adik muslimat yang keuzuran, yang didatangi haid, yang sakit. Anda boleh melakukan A dan D, ya, tanpa anda merasa bersalah yang anda sakit keuzuran. A dan D tidak memerlukan saudara. A dan D yakni istighfar. Walaupun anda dalam keadaan kesakitan, didatangi keuzuran dan anda berdoa, dia tidak ada istilah Allah tak makbul. Orang yang ma'dzurah, orang yang keuzuran, istighfar tak diterima. Orang selalu tanya saya, Ustaz, macam mana kami ini bila datang period, dan kebetulan waktu itu pula datang ketika esok 27 Ramadan tu, Ustaz. Tiba-tiba dah tak boleh semayang, dah tak boleh nak pegang Quran. Sejak bila ibadat dalam Islam ini hanya dua itu sahaja? Qiyam bukan sekadar terbatas pada solat dan membaca Quran. Ya, saudari-saudari boleh mendengar Quran dan pahala mendengar Quran. Daripada suami anda barangkali, daripada masyayikh di YouTube barangkali. Pahala mendengar Quran, ya, adalah pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ulama' khilaf pun, ulama' khilaf pada membaca Quran. Jadi, kalau anda memilih pendapat yang boleh membaca Al-Quran, maka kekal dengan pendapat yang anda pegang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melipat kali gandakan bacaan Quran yang anda hafal. Anda repeat balik. Ya? Anda boleh membanyakkan doa, anda boleh membanyakkan istighfar. Allah Ta'ala terima. Hanya dua sahaja yang anda tidak boleh lakukan, iaitulah solat. Dan barangkali menurut pendapat yang ramainya adalah memegang mushaf Al-Quran. Tetapi selain daripada itu, anda boleh melakukan macam-macam. Ya, jadi jangan jadi orang yang sempit maksud ibadat. Ya, ada banyak ruang untuk mendapat ganjaran 1000 bulan. Ya, saya bacakan berita gembira kepada wanita-wanita yang keuzuran. Hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari 2996. Idza marada al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Idza marada al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Terjemahannya, apabila seseorang hamba itu mengalami kesakitan. Okay, seorang wanita keuzuran, ya, didatangi darah haid. Itu sakit ke tu? Atau musafir. Dituliskan padanya pahala sama seperti semasa dia sihat melakukan. Allahu Akbar. Dia sihat, tak ada uzur, dia semayang, dia dapat pahala banyak. Sekarang 27 Ramadan contoh. Dia keuzuran. Dia tak dapat untuk solat. Tetapi dia punya azam, dia punya niat, dia punya tekad. Ya Allah, hanya kerana kau tak... Aku ni nak solat, wahai Allah, tetapi kerana kau mengharamkan aku daripada solat kerana keuzuran, maka aku tidak melakukan kerana-Mu, wahai Allah. Maka keazaman, kemahuan ibadat, tapi tak boleh nak buat. Allah bagi ganjaran sama seperti orang buat. Allahu Akbar. Agama apa ajar macam ni? Kalau bukan agama fitrah. Allah Ta'ala yang buat kita lelaki dan wanita. Darah itu pun adalah satu percaturan Allah kepada makhluk yang bernama wanita. Allah yang sama turunkan Lailatul Qadar. Takkan ada istilah diskriminasi. Jadi seharusnya wanita tidak rasa kecewa walaupun mengalami keuzuran. Nombor 3 adalah di doa, dan A adalah A yang kedua, qadar. A yang kedua adalah ambil berat malam 27. Esok. Aiman. Ya. Arab Saudi ataupun Masjidil Haram, kalau kamu ada follow lah, kalau tak follow tak apa. Diorang malam ke berapa? Takut tak sama dengan kita Malaysia. Raya biasanya berbeza-beza. Dia lambat sikit Bukan dari sudut timing international ni. Timing international tu confirm lah lambat sikit. But, saya tak tahu info. Kalau kamu ada info beritahu. Sebab biasanya raya tu berbeza-beza kan. Kadang Indonesia lebih awal. Kadang Arab Saudi puasanya 29, kita 30. Tak apalah. Tapi saya nak katanya, esok bagi kita 27 kan? Esok bagi kita punya takwim ataupun kalender 27. Tetapi kenapa Nabi tidak sebut 27? Nabi kata bangunkan ke seluruh 10 malam. Sebab
Exactly 27 kita tak tahu. Sebab tu Arab Saudi kadang-kadang berbeza dengan waktu Malaysia. Kita dah 1 Ramadan, dia orang belum lagi. Esoknya baru 1 Ramadan. So bagi kita barangkali 27 Ramadan. Bagi Arab Saudi barangkali 26. Maksudnya kalau Arab Saudi masuk kepada Ramadan macam kita, dia baru 26. Jadi cara paling selamat adalah malam ni, malam esok, malam lusa. Tapi poin saya ambil berat malam 27. Kita harap esoklah malam 27 tu. Tetapi langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Malam ni tolong bangun. Malam esok apatah lagi. Malam lusa please berikan juga perhatian. Sebab tu jalan paling selamat adalah pesan Nabi, bangun keseluruhan malam. Saya sebut 27 ini kerana ada cerita yang menarik daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab antara salaf ataupun para sahabat yang punyai keyakinan Lailatul Qadar adalah malam 27. Dan Rasulullah SAW ada sebab tidak sebut 27. Sebab Nabi mahu melahirkan umat yang ada tarbiyah. Yang setiap malam dia boleh bangun. Kita tak nak hanya bangun malam tertentu, memohon ampun, lepas tu jadi setan balik pada malam-malam yang lain. Itu bukan tarbiyah. Tarbiyah melahirkan orang yang istiqamah lepas Ramadan. Asal pukul 4 sahaja, dia boleh bangun. Asal pukul 10 dia tidur, pukul 4 dia bangun. Ini satu perubahan besar yang berlaku kepada Fulan bin Fulan dalam bulan Ramadan. Which is tak pernah berlaku sebelum Ramadan. Ya, dia telah berjaya menjadikan dirinya autopilot. Ramadan telah menyebabkan dia punya tarawih penat, lalu dia tidur lebih awal pukul 10, pukul 11. Dan dia boleh bangun lebih awal pukul 4, pukul 5 pagi. Selama 30 hari atau sekurang-kurangnya 10 hari terakhir, dia berlatih buat macam tu. Apa kesan dia? Dia membentuk karakter. Dia membentuk satu tabiat. Lepas Ramadan nanti, dia boleh tidur awal, dia boleh bangun awal. Sebab ini produktif Muslim. Dan bukan sebaliknya tidur pukul 2 pagi, kantoi subuh pukul 9 pagi, terkejar-kejar nak pergi kelas. Ini bukan ciri Muslim produktif. Muslim produktif adalah mereka yang boleh bangun malam. Sebab tu Allah rahsiakan. Allah Ta'ala tak bagi tahu. Rasulullah tak bagi tahu. Rasulullah kata, hidupkan 10 malam terakhir. Dengan pemerhatian, dengan perhatian kepada malam-malam yang ganjil ini. Tetapi, sebab kita ni bertuah, kita berada pada malam ni, esok khususnya, maka alang-alang live ni dibuat, esok 27, maka saya nak pesan, ambil berat malam 27. Walaupun malam-malam sebelum 27 agak mengecewakan masing-masing. Kita merasakan markah kita banyak gagal. Sebab kita tidur je banyak barangkali. Ataupun layan benda-benda yang tak patut dilayan pada malam-malam Ramadan. Esok tolong jadi orang yang berbeza sedikit. Sebab barangkali apa yang disebut oleh Ubay bin Ka'ab adalah kebenaran. Iaitulah malam 27. Bahkan Ibnu Abbas dinisbahkan perkataan ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ditanya, ya, bagaimana beliau juga meyakini malam 27? Kerana pertama sekali perkataan Lailatul Qadar ada 9 huruf. So perkataan Lailatul Qadar berulang 3 kali dalam suratul Qadar, maka 9 darab 3, 27. Itu antara pendapat yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, wallahu alam. Agak matematik di situ. Yang kedua, kerana dalam suratul Qadar ada 30 kalimah, Aiman boleh kira, dan perkataan dalam suratul Qadar terbahagi kepada 5 ayat, which is ada 5 malam yang mesti diberikan perhatian, 21, 23, 25, 27, 29. Dan perkataan hiya adalah perkataan yang ke-27. Hiya salamun hiya hatta matla'il fajar. Kerana hiya di situ sebenarnya merujuk kepada Lailatul Qadar. Tetapi tidak ditonjolkan malam itu, tidak ditonjolkan perkataan Lailatul Qadar. Hanya disebutnya. Rupanya ada rahsia di belakang itu. Rupanya Lailatul Qadar. Sebab Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar ayat 1. Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar ayat 2. Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar ayat 3. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak sebut Lailatul Qadar pada ayat yang terakhir. Lalu kenapa? Barangkali nak katanya misteri itu, ya, misteri itu ada. Tetapi diberikan isyarat. Wallahu a'lam. Itu pendapat. Ya, yang penting, hujah kita adalah apa yang Nabi SAW sebut. Hidupkan malam-malam terakhir. Last kali, Aiman, sebelum kita buka soal jawab, adalah rahmah. Ustaz, apa tanda saya jumpa Lailatul Qadar? Tanda orang jumpa Lailatul Qadar adalah tanda orang yang diampunkan Allah dosa.
Apa tanda orang yang diampunkan? Mesti diberikan perhatian 21, 23, 25, 27, 29. Dan perkataan hiya adalah perkataan yang ke-27. Hiya salamun hiya hatta matla'il fajar. Kerana hiya di situ sebenarnya merujuk kepada Lailatul Qadar. Tetapi tidak ditonjolkan malam itu, tidak ditonjolkan perkataan Lailatul Qadar. Hanya disebutnya. Rupanya ada rahsia di belakang itu. Rupanya Lailatul Qadar. Sebab Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar ayat 1. Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar ayat 2. Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar ayat 3. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak sebut Lailatul Qadar pada ayat yang terakhir. Lalu kenapa? Barangkali nak katanya misteri itu, ya, misteri itu ada. Tetapi diberikan isyarat. Wallahu a'lam. Itu pendapat. Ya, yang penting hujah kita adalah apa yang Nabi SAW sebut, hidupkan malam-malam terakhir. Last sekali, Aiman, sebelum kita buka soal jawab, adalah rahmah. Ustaz, apa tanda saya jumpa Lailatul Qadar? Tanda orang jumpa Lailatul Qadar adalah tanda orang yang diampunkan Allah dosa. Apa tanda orang yang diampunkan Allah dosa? Antara tanda orang yang diampunkan dosa adalah hatinya penuh dengan rahmah kepada manusia. Siang hari, pagi berkenaan, ya, tengah hari berkenaan. Maknanya selepas malam 27 Ramadan, hatinya adalah hati yang penuh belas kasihan kepada sesama manusia. Dia tak boleh nampak ada orang susah. Hatinya lembut, tidak lagi baran dan panas. Ini tanda-tanda dia telah bertemu Lailatul Qadar. Ya, saya tidak cenderung kepada mazhab yang nak kena jenguk langit, yang nak kena tengok pokok sujud ke tidak, and then baru nak beramal kerana ada tanda. Bagi saya, kita tak perlu beribadat, kena tunggu tanda dulu. Kerana kita mukmin. Mukmin dia ada satu tarbiyah daripada Allah. Walaupun kamu tak nampak neraka, kamu tak nampak syurga, tapi kamu percaya malam tu ada. Walaupun tak nampak tanda. Ini lebih sihat dari sudut sebagai seorang mukmin. Sebab tanda-tanda ni kekadangnya very subjektif. Ya, kita tak tahu matahari redup, cahayanya agak redup, tidak terlalu terang benderang. Keadaan cuaca berjerebu barangkali menyebabkan jadi begitu. Jadi susah kita nak validkan yang ada tanda-tanda fizikal kepada Lailatul Qadar. Ya, walaupun Nabi SAW menyebut, tetapi dalam suasana hari ini, barangkali ia agak sukar dan sulit untuk menyatakan bahawasanya yang ni tanda dia. Dan kalaulah anda dari kalangan yang melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, tak payah cerita ke orang. Kerana yang pertama, bimbang riak. Yang kedua, guriskan hati perasaan mereka yang terlepas malam Lailatul Qadar. Ingat ya, ada mereka terlepas Lailatul Qadar. Tetapi jangan kecewakan mereka. Mereka belum terlepas daripada malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan juga sama hebat. Walaupun tidak boleh beat malam Lailatul Qadar. So jangan biarkan diorang putus asa terus dengan kita bagi tahu, oh tadi saya masa ibadat saya rasa macam ada bisikan-bisikan malaikat datang ke telinga saya. Saya rasa malam tu Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar. Tak perlu buat begitu. Ya, kita just biar kita dengan Tuhan saja. Ya, dan biar kita pelihara hati kita. Jadi kembali kepada rahmah tadi, saya nak sebutkan cerita Nabi Musa dalam suratul Qasas, antara tanda orang yang Allah Ta'ala ampunkan dosa. Iaitulah Allah ampunkan dosa Nabi Musa. Dia belum jadi Nabi. Dia telah terbabit dalam satu kes bunuh. Yang mana kes itu kita pun tak buat. Nabi Musa terbuat. Subhanallah. Betapa besar lagi ujian Nabi Musa. Musa memohon ampun pada Allah. Cuma Musa AS tak tahu adakah Allah Ta'ala ampunkan dia ke tidak. Sebab Musa bukan tahu apa yang berlaku di alam gaib. Macam kita jugalah. Kita tak tahu Allah ampunkan kita ke tidak. Bukan turun surat daripada langit menyebut kamu telah diampunkan. Tetapi apa yang terjadi kepada Musa, setelah Allah Ta'ala umumkan dalam Quran Allah ampunkan Musa, tapi Musa still tak tahu adakah dia diampunkan ke tidak. Kita baca Quran, kita baca suratul Qasas, kita tahulah Musa diampunkan. Ya, faghafaralah. Ya, faghafaralah. Allah kata kami ampunkan Musa. Tapi Musa sendiri semasa live kejadian berkenaan, dia tak tahu macam mana. Adakah dia diampunkan daripada dosa menyebabkan terbunuhnya seorang lelaki Kibti berkenaan pegawai Firaun. Tetapi babak selepas itu menunjukkan ini tanda orang diampunkan Allah.
Apa dia? Hatinya ada rahmah. Iaitulah dia membantu orang dalam kesusahan. Dia juga susah, tetapi dia mendapati ada orang lebih susah daripada dia. Dia mentafsirkan dua wanita Madian yang punya masalah nak bawa kambing pergi ke sumber air Madian. Dia rasa mereka lebih bermasalah. Dia pergi bantu hulurkan bantuan tangan fi sabilillah. So membantu orang adalah tanda mudah-mudahan tanda-tanda anda diampunkan Allah dan tanda anda telah bertemu Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Aiman. Baik Ustaz. Alhamdulillah memang sungguh orang kata terbaiklah sebab mudah-mudahan boleh repeat balik tak Aiman QADAR tu untuk kawan-kawan yang baru join. Boleh insya-Allah. Jadinya saya repeat balik apa yang Ustaz cakapkan tadi. Dia ada 5. Yang pertama adalah kualiti bacaan Quran. Kualiti bacaan Quran. Dan yang kedua, A tu adalah amalkan istighfar. Amalkan istighfar. Dan D, doa ada 2 unsur. Betul Ustaz? Yep. Okey. Dan A yang seterusnya Qadar. Yang seterusnya Allah Akbar. Apa tadi? Tadi salin. Ambil berat malam esok. Ambil berat, betul. Ambil berat malam 27. Ambil berat malam 27. Dan seterusnya R adalah rahmah. InsyaAllah. Jadinya malam Lailatul Qadar ni bukan malam yang orang kata bukan main-main kan. Bukan malam-malam yang biasa. Sebab dia mempunyai sangat barakah, sangat sangat orang kata untuk kita yang banyak dosa kan. InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita selama mana kita hidup. Yang mana kalau kita tengok balik malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu ada kat tidak ada tempat yang lain. Kiranya kalau kita di bulan selain bulan Ramadan memang tak ada. Hanya ada pada bulan Ramadan saja insya-Allah. Jadinya banyak yang saya belajar daripada ustaz sebab tu kita ajak ustaz kan untuk mentadabbur. Jadinya memang banyaklah untuk saya perbaiki dan juga mereka-mereka yang tengok Aziz Live ini sama-samalah kita mempertingkatkan usaha kita untuk memperbaiki amalan dan tengok kepada malam 27. Okey, insya-Allah. Jadinya kita nak tanyakan satu soalan. Kalau ada soalan daripada penonton boleh usulkan. Aiman, kita ada soalan daripada Imran Mahdi. Bagus soalan dia tu. Okey. Imran Mahdi. Okey, ada orang takut untuk tadabbur Al-Quran. Kerana takut tafsir macam mana Ustaz? Bagus soalan ni. Okay, Ustaz boleh terangkan Ustaz untuk soalan dia? Okey, soalan yang bagus daripada Imran. Saya harap Imran boleh dengar sebab kita hanya ada beberapa minit. Sempatlah saya sebut ni. Ustaz Imran ni lah yang founder kita Ustaz. Oh, Masya Allah. Okey, baik. Kita kena beza tafsir dengan tadabbur. Tafsir hanya dilakukan oleh para ulama. Dan antara kerja para ulama adalah melakukan terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran adalah tafsiran Al-Quran. Terjemahan Al-Quran adalah tafsiran yang minimum kepada Al-Quran. Maka ada ayat-ayat Al-Quran yang sudah sampai maksud tafsir. Ada ayat-ayat Al-Quran yang walaupun sudah diterjemahkan, belum sampai kepada maksud yang sebenar, memerlukan kita belik tafsir yang lebih panjang lebar. Kerana ayat-ayat Al-Quran ini ada kategori yang memerlukan huraian daripada para ulama, tidak cukup dengan terjemahan. Manakala ada ayat Quran Imran yang mana dengan merujuk terjemahan, which is tafsiran mudah, sudah sampai maksud tafsir. Lalu bila anda baca Quran yang ada terjemahan yang diiktiraf, maka maksud tafsir sudah sampai. Jadi sekarang adalah melakukan tadabbur. Tadabbur itu apa? Tadabbur adalah mencari pengajaran ayat berkenaan untuk diamalkan dalam kehidupan. Allah Ta'ala tidak menjadikan ayat-ayat Al-Quran kesemuanya adalah bertaraf, memerlukan huraian daripada tafsir-tafsir yang muktabar. Tidak semua ayat begitu Imran. Ada ayat-ayat yang jelas maksudnya, ayat itu dalam bahasa Arab, maka mufassir dan mutarjim melakukan terjemahan untuk sampai kepada objektif. Apa itu tafsir? Al-kashfu. Ya,
Kashful ma'ani, menjelaskan makna. Jadi ada ayat-ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكِرِ. Allah Ta'ala telah mudahkan Al-Quran ini untuk kamu ambil istifadah dan pengajaran. Sebab tu para ulama menyatakan, seperti Syekh Dr. Umar Muqbil dan ramai lagi, tafsir kerja ulama, bukan kita buat kerja tafsir. Tetapi tadabbur adalah tertuntut kepada semua manusia. Cuma syarat untuk tadabbur adalah faham dulu makna ayat berkenaan. Maka jangan cari ayat-ayat yang memerlukan kita membelik tafsiran yang muktabar. Kita cari surah ataupun ayat yang jelas maksudnya. Ibnu Abbas membahagikan kepada 4 kategori. Kategori ayat Quran ada 4 kategori. Dan ayat yang saya nak kita tadabbur adalah kategori pertama. Yang Ibnu Abbas kata, tidak ada orang Arab bila mendengar ayat Al-Quran beri alasan yang dia tak faham. Sebab ada ayat Quran Ibnu Abbas kata semua orang Arab akan faham walau sekadar dengar begitu saja. So maksudnya apa? Ada ayat Quran yang kita baca terjemahan, kita dah faham. Saya ambil contoh. Kita buka satu surah, kebanyakannya antara tips penting untuk tadabbur adalah juzuk amma. Tetapi tidaklah bermakna surah panjang-panjang tak ada ayat-ayat yang dalam kategori satu ni. Ada banyak. Surah Yusuf sendiri walaupun panjang, kita mudah faham sebenarnya dan boleh terus amalkan dalam kehidupan. Ya, tadabbur adalah ambil pengajaran, amal dalam kehidupan. Kita ambil surah pendek. Wailul likulli humazatil lumazah. Okey, tengok terjemahan. Celaka bagi orang mengumpat dan mencela. Apa pengajaran? Dalam hidup jangan mencela, jangan mengumpat. Ini orang tadabbur. Jadi dia lebih mulia. Sebab apa? Dia mengamalkan Al-Quran. Para sahabat dulu-dulu mereka tak bergerak pergi pada ayat seterusnya. Melainkan mereka amalkan dulu ayat tu. Para sahabat tidak semua Ibnu Abbas. Para sahabat tidak semua Ibnu Mas'ud. Ada yang Suhaib Ar-Rumi, bukan biasa dengan bahasa Arab. Ada Bilal bin Rabah yang bukan biasa dengan bahasa Arab. Tetapi kepada mereka tetap mendapat rahmat daripada Al-Quran. Ya, kalau kita tengok surah panjang-panjang sikit lah. Kita ambil surah panjang sikit. Surah Yusuf. Kita ambil surah Yusuf. Kita pun bacalah. Dua, tiga ayat. Kita baca 2-3 ayat. Barangkali bacaan kita tak berapa betul, tak apalah. Tapi kita baca terjemahan. Maka apabila wanita berkenaan Zulaikha mendengar cercaan mereka, sampailah kepada wanita itu berkata lagi, inilah dia orang yang kamu cela kerana tertarik kepadanya. Inilah dia lelaki yang kamu cela aku kerana kononnya aku tergoda dengan dia. Kita baca dengan teliti terjemahan tu, tiba-tiba Yusuf berkata, Tuhan penjara lebih baik bagiku. Lalu kita pun tutup Quran, kita tanya soalan ini tadabbur. Kenapa Yusuf minta dipenjarakan? Di sinilah akal yang Allah Ta'ala kurniakan. La'allakum ta'qilun. Nahnu inna... Apa ayatnya, Aiman? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Lepas kita tahu Quran dalam bahasa Arab, ada maksud dalam bahasa Melayu walaupun tidak menggambarkan bahasa Arab Quran yang sebenar. But it's okay lah, at least sampai maksud. Kita orang awam bukan boleh pergi deep sangat kepada ayat berkenaan. Kalau saya akan pergi deep. Saya akan pergi dengan lebih mendalam keindahan bahasa Quran pada cerita Yusuf dengan Zulaikha ini. Tetapi kita orang awam yang sudah ada tafsiran mudah, ada terjemahan, takkan tak ada istifadah. Antara pengajarannya adalah, saya tidak boleh tumbang dengan godaan wanita. Saya kena melarikan diri, saya kena mengelakkan diri daripada fitnah wanita yang mahu, yang terpikat dengan saya. Itu pengajaran, itu tadabbur. Maka adakah orang begini tidak boleh mengamalkan pengajaran daripada Quran kerana dia tak sempat belik tafsir Quran? Tidak semua ayat memerlukan tafsiran Quran. Ada ayat Quran kena berhati-hati, kena membelik tafsir Al-Quran supaya tidak salah tafsir. Tetapi tidak semua ayat Quran. Dia pilihan di tangan kita. Kalau kita nak dapat petunjuk untuk beramal, ada ayat Quran yang memadai kita membaca terjemahan. Tetapi kalau kita nak pergi dengan lebih, Quran tidak pernah mengecewakan. Ayat yang sama bagi orang awam, pengajarannya adalah saya kena hati-hati dengan fitnah wanita. Ayat yang sama ulama boleh hurai 20 muka surat. Sebab terlalu hebat khazanah pada setiap kalimah Rabbis sajnu ahabbu ilayya mimma yad'udani ilaih. So pilihan di tangan kita.
Sebab tu ulama pun jumpa mukjizat Quran, orang awam pun boleh jumpa mukjizat Quran. Wallahu a'lam, Aiman. Okey, alhamdulillah. Jelasan tu sangat panjang dan baguslah sebab di kalangan kami ni pun memang ramai di antara yang dia takut untuk tadabbur. Sedangkan tadabbur itu adalah macam kita ambil pengajaran, betul Ustaz? So, kita ambil pengajaran sebagai orang awam, kita ambil pengajaran daripada ayat itu dan kita amalkan. Dan kita bukanlah untuk menyalah tafsirkan, dan tadabbur itu adalah memang perlu bagi kita, betul Ustaz? Sebab tadabbur ni Aiman, tadabbur ni kalau saya boleh mencelah, Aiman ada masa lagi ke Aiman? Ada 5 minit lagi Ustaz. Okey, 5 minit. Okey, tadabbur ada 2 jenis. Kita orang awam jangan ambil nombor 2. Kita ambil nombor 1 je. Nombor 1 ni surah Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi tadabbur ada kaitan dengan hati terkesan dengan ayat, takut dengan ayat tu, ada harapan agar Allah berikan keampunan. So ada ayat Quran, tadabburnya adalah dengan hati kita berubah, amalan kita berubah. Ya, tadabbur adalah mengubah perangai. Itu untuk orang awam. Tetapi ada tadabbur kategori tinggi sedikit. Yang ni kena hati-hati. Yang ni yang dimaksudkan oleh saudara barangkali tadi. Iaitulah kalau anda nak tadabbur baik kalimah, yang tu kena hati-hati. Yang ini dalam surah An-Nisa. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. So tadabbur yang ni adalah level tinggi tau. Level di mana membuktikan kebenaran Quran, tidak ada konflik antara perkataan, tidak ada konflik antara ayat, tidak ada konflik dengan ayat Quran daripada surah lain. Dan itu kerja berat, itu complicated, itu kerja para ulama. Lepas tu buat pun nak pergi situ, ambil lah level 1. Beginner ada, nak pergi level profesional buat apa? Jadi sekadar gurau-gurau je lah, insyaAllah. Okey, wallahualam. Ada soalan tu daripada Sinchan tu? Kita banyak sangat soalan Ustaz, tapi itulah masa. Oh, banyak soalan. Okey, tak apalah. Cukup dah tu. InsyaAllah kita soalan-soalan ni kita boleh paskan ke Ustaz lah. Bila-bila Ustaz boleh jawab ke apa ke. Mungkin kita ada sesi kedua ke, wallahualam. Tapi alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak kepada Ustaz kerana sudi luangkan masa bersama kami. Let Studio. Sama-sama Let kami Studio. Bukan saja ingin melihat pelajar-pelajar menjadi pandai saja, tapi pandai daripada segi akademik, Al-Quran dan juga sasiah diri. Itu yang rancangan akademik. Yang mana di dalam Al-Quran pun dah sebut dalam surah 47 ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu tolong agama Allah, maka Allah akan memuliakan kamu, meninggikan darjat kamu. Dan itulah merupakan ayat yang saya pegang lah untuk sama-sama kami menjadikan video ni sama-sama untuk memberi lebih kepada masyarakat dan juga student-student SPM di luar sana untuk mentadabbur dan juga mendapat knowledge yang lebih selain daripada akademik. Ya Allah, itu saja Ustaz, insyaAllah. Jadinya syukran jazilan, jazakallah khair kepada Ustaz sama-sama Syahri Aiman. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton, hampir 100 orang lebih, dan juga semua penonton, minta tolong support Let Studio, sebarkan kepada di luar sana, kepada mereka yang nak belajar akademik dan juga kami akan sedia untuk membantu mereka dalam segi emotion dan juga akademik, insyaAllah. Jadinya minta parents ataupun guru-guru sebarkan kepada anak murid kalian, insyaAllah. Kita akan beroleh manfaat bersama, insyaAllah. Jadinya terus fokus dengan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam 27, insyaAllah. Jadinya sekali lagi Ustaz, jazakallah khair. Kita nak habiskan.